Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل Alhamdulillah kita banyakkan Allah Subhanahu wa taala kekuatan datang ke majlis boleh zoom ke? Kita akan meneruskan pengajian kita di dalam kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Nasiruddin Al-Albani, yang mana pada bulan yang lepas kita telah pun membincangkan berkaitan dengan sutrah. Jadi sutrah ni tuan-tuan dan puan merupakan penghadang yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk kita letak di hadapan kita dalam jarak lebih kurang dalam 3 hasta, ya. Dan telah dibincangkan sebelum ini dalam bagaimana keadaan sutrah Nabi SAW, penghadang tu boleh ke tak boleh guna sekadar garisan, ya, macam yang kita ada sekarang ni, ataupun perlukah dia ada satu benda yang diletakkan, ya. Ini telah disebutkan bahawa hadis yang berkaitan dengan garisan sebagai sutrah disebutkan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang dhaif, ya. Manakala hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan sutrah ataupun penghadang yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya disebutkan setinggi lebih kurang dalam 1 hasta, ya. Dan banyaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang ditancapkan lembing dia, kadang-kadang dia solat di hadapan unta dia, ya. Kadang-kadang dia menghadap ke arah pokok dan pokok itu menjadi penghadang dia, ya. Dan macam-macam lagi kaedah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak bagi tahu kepada kita bahawa sutrah itu memang menjadi amalan baginda Nabi. Cumanya para ulama dia berbeza pandangan dari segi hukum memasang sutrah ini, adakah wajib ataupun sekadar sunnah, ya. Dan bagi Syekh Nasiruddin Albani sendiri, dia menganggap perkara ini sebagai perkara yang wajib, ya. Manakala sebahagian besar daripada fuqaha, ya, hanya menganggap sebagai satu sunnah sahaja, ya. Dan mereka menganggap perkara ini sebagai sunnah berdasarkan beberapa sebab, iaitu yang pertamanya pada pandangan mereka, ya, perintah diletakkan sutrah ini merupakan perintah yang bersifat an-nadb ataupun sunnah sahaja. Yang keduanya, orang yang tidak meletakkan sutrah di hadapannya, ya, orang yang terletak sutrah di depan dia, tak pernah disebutkan dalam mana-mana hadis bahawa orang itu berdosa, ya. Tak ada hadis yang menyebut bahawa kalau kita solat tidak ada sutrah maka orang itu berdosa. Tetapi disebut banyak hadis, ya, yang menceritakan bahawa orang yang melalui di dalam ruang kita solat tadi, yang dalam ruang 3 hasta tadi, ya, kita letak sutrah tadi, dan letak sutrah ataupun pembatas, tiba-tiba ada orang lalu tengah-tengah, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita hadang dia, ataupun kalau maksudnya kali kedua hadang, kali ketiga Nabi suruh kita tolak dia sekuat hati, kerana Nabi kata yang nak lalu itu bukanlah manusia tapi syaitan, falyuqatilhu, Nabi kata, jadi hukum untuk sutrah ini hanya kepada orang yang lalu sahaja, tetapi tidak kepada orang yang solat, tidak dinyatakan
sama ada dia tu wajib ataupun tidak, tetapi dinyatakan dosanya ialah bagi orang yang melalui setelah letak sutrah lalu juga, maka dosanya sangat besar. Dalam satu hadis disebutkan, seandainya orang tu tahulah bahawa dosa itu lebih teruk daripada 40, maksudnya teruk sangat, maka dia sanggup menunggu sehingga 40. Tapi perawi hadis ni dia tak tahu, dia lupa yang Nabi sebut ni adakah 40 hari ke, 40 tahun ke, ataupun 40 apa. Tidak disebutkan secara jelas. Cuma dia kata, dalam hadis tu kata bahawa mereka ni akan sanggup menunggu sehingga 40 daripada melalui orang yang sedang solat. Ya. Cuma ada hadis lain yang menyebut sehingga 100 tahun. Cuma hadis itu dhaif. Ya, boleh jadilah kalau kita nak kaitkan hadis yang dhaif tadi yang 100 tahun tadi dengan hadis 40 tadi yang tidak menyatakan sama ada 40 jam ke, 40 saah ke, ataupun 40 hari ke, ataupun 40 tahun. Boleh jadi hadis yang 40 itu menyatakan pada pandangan saya lah lebih tepat kepada 40 tahun. Kalau kita nak relate dengan hadis tentang 100 tahun. Ya, jadi itu berdasarkan pada pandangan para fuqaha, oleh kerana tidak diletakkan ataupun tak berdosa bagi yang tidak meletakkan sutrah dan tidak membatalkan solat pun bagi orang yang tidak meletakkan sutrah. Kemudian Nabi tidak melakukan secara konsisten. Dia salah satu daripada kaedah menetapkan hukum, maksudnya bila Nabi lakukan secara konsisten, maka perkara itu diambil oleh ulama sebagai wajib, kan? Kalau Nabi SAW tidak melakukan secara konsisten, tidak melakukan secara berterusan, biasanya perkara itu hanya sampai kepada peringkat sunnah sahaja. Ya. Jadi itulah perbincangan ulama berkaitan dengan sutrah ini, dan insya-Allah kita akan sambung kita punya bacaan kitab kita masih lagi di dalam bab sutrah. Beliau Nabi SAW tidak membiarkan sesuatu pun melintas di antara beliau dan sutrahnya, sebagaimana hadis kana marratan yusalli idza ja'at syatun tas'a baina yadayhi fasa'aha hatta alzaqa batnahu bil ha'iq wa marrat min wara'i. Sekali itu Nabi SAW tengah sembahyang, ya, tiba-tiba datang seekor anak kambing nak lalu di antara ruang, maksudnya ruang sutrah dia dengan Nabi, ya, nak lalu depan Nabi lah, ya. Maka beliau maju ke hadapan mendahului syatun tadi, mendahului anak kambing tadi, sehingga perut beliau menempel ke dinding. Dan anak kambing itu bila dia dah tak boleh lalu depan Nabi, ya, sebab Nabi dah mendahului dia, jadi dia lalu belakang Nabi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Kabir dari jalan Amr bin Hakam, dan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan lain-lain lah, ya. Itu berkaitan dengan apa yang Nabi buat bila ada satu nak lalu depan dia. Kalau manusia, Nabi hadang. Kalau manusia, hadang. Kalau binatang, nak hadang macam mana? Dia otak tak ada, kan? Kalau hadang pun dia akan lalu juga. Jadi Nabi bergerak ke hadapan, sehingga menempelkan badan dia ke dinding, kemudian binatang tu lalu belakang dia. Ya, itu kaedah yang Nabi buat. Wa shalla salat al-maktubah fa dhamma yadahu falamma shalla qalu ya Rasulullah ahadatha fi as-salati shay'un qala la illa anna asy-syaitana arada an yamurra baina yadayya fa khanaqtuhu hatta wajadtu barada lisanihi ala yadi wa imullah laula ma sabaqani ilayhi akhi Sulaiman la artabita ila sariyatin min sawari al-masjid حتى يطيف به ولدان أهل المدينة فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. Ya, hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Ahmad dan Al-Tabrani. Maksudnya, sekali itu ketika baginda Nabi SAW sedang menunaikan salat fardu,
tiba-tiba dia genggam tangan dia. Dia genggam tangan. Jadi sahabat ni, bila Nabi solat, dia tengok pergerakan perbuatan Nabi. Jadi lepas sembahyang, sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, ada benda baru ke dalam solat ni? Sebab tadi kami tengok anda genggam tangan anda, ada benda baru ke? Nabi kata tak. Cumanya tadi syaitan datang nak lintas depan aku. Nabi kata, kemudian aku cekik lehernya sehingga lidahnya terasa dingin di tanganku. Dan demi Allah, kalaulah tidak kerana saudaraku iaitu Nabi Sulaiman telah mendahuluiku, tentu aku akan ikat dia iaitu syaitan di salah satu tiang masjid hingga dipermainkan oleh anak-anak penduduk Madinah. Jadi sabda Nabi lagi, maka barang siapa di antara kalian yang sanggup memasang sutrah agar tidak ada seseorang pun melintas di antara dia dan qiblah, maka lakukannya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sutrah ni sunnahnya adalah kepada imam, sekali lagi saya sebut, dan juga kepada orang yang sedang solat bersendirian. Adapun setiap makmum yang berada di belakang, sutrahnya adalah sutrah imam. Sutrah makmum adalah sutrah imam. Jadi maksudnya kalaulah ada orang lalu depan makmum, jadi itu tidaklah menjadi hal. Tidaklah menjadi hal pun. Sebab dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu ketika dia berada di Mina, kemudian dia dengan seorang budak ni lalu di hadapan saf, bukan saf Nabi, bukan di hadapan Nabi, tapi di hadapan saf dengan menaiki keldai. Kemudian bila dia lalu tu, dia tengok ada kosong, dia turun, dia lepaskan keldai dia dan kemudian dia masuk tempat kosong, dia sembahyang. Dan dia kata tidak ada seorang pun di kalangan sahabat yang mengingkari perbuatan dia. Lalu dengan keldai, tuan-tuan, bukan dia lalu jalan kaki, dia lalu dengan keldai antara saf tu. Wallahu a'lam macam mana keadaan dia. Kita pun tak boleh bayang, cuma itu hadis. Ada dalam hadis. Jadi berdasarkan hal ini, maksudnya apa, itulah nak menyatakan bahawa sutrah bagi makmum adalah imam, sutrah imam, dan sekiranya ada seseorang lalu di hadapan makmum itu, maka tidaklah mengapa, maksudnya tidaklah perlu ditegah dan sebagainya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim mengatakan, hadis ini iaitu hadis yang saya baca tadi, iaitu hadis tentang Nabi cekik syaitan di dalam solat, menunjukkan keberadaan alam jin. Dan sebahagian dari Bani Adam ada yang pernah melihat kaum jin. Dan adapun firman Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, iaitu maksudnya sesungguhnya syaitan dan kaumnya dapat melihat kalian sedangkan kalian tidak dapat melihat mereka, iaitu dalam surah Al-A'raf 27 ni, hanya merupakan keumuman yang ada saja. Secara ininya ada manusia yang boleh melihat jin. Seandainya melihat jin iaitu syaitan merupakan hal yang mustahil, tentu Nabi SAW tidak akan mengatakan bahawa beliau melihat jin. Dan beliau pun tidak berharap untuk nak mengikat agar semua orang dapat melihat jin tadi, dan boleh pula dipermainkan oleh anak-anak Ahlul Madinah. Maksudnya jin ni boleh dilihat oleh manusia, cumanya sama ada kita melihat jin itu dalam keadaan rupa parasnya yang sebenar ataupun yang tidak sebenar, wallahu a'lam bissawab. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ni, maksudnya manusia itu boleh melihat jin, sebagaimana Nabi juga pernah melihat dan mencekik jin. Boleh jadi dalam keadaan dia merupakan diri dia, dalam keadaan dia merupakan diri dia. Al-Qadhi berkata, ada yang mengatakan bahawa melihat kaum jin dalam bentuk ciptaan dan wujud asli mereka merupakan hal yang mustahil. Ia berpegang dengan ayat Al-Quran,
Adapun para nabi salawatullahi wasallamuhu alaihim ajma'in dikecualikan dari hal ini, dan bagi mereka hal itu berada di luar kebiasaan yang berlaku. Bani Adam yang telah melihat mereka hanyalah melihat bentuk yang bukan bentuk asli, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa athar. An-Nawawi menanggapinya dan mengatakan bahawa iaitu perkataan Al-Qadhi ini, Al-Qadhi Iyad, ya, merupakan ucapan ataupun pernyataan yang tidak didasari dalil. Sedangkan pernyataan yang tidak didasari dalil yang sahih, maka ia tertolak, dan demikian merupakan perkataan Al-Imam An-Nawawi. Maksudnya Imam Nawawi dia berbeza pandangan dengan Al-Qadhi Iyad, ya, dalam hal melihat jin. Bagi Imam An-Nawawi boleh saja, boleh saja bagi manusia untuk melihat jin. Dan hadis ini juga, tuan-tuan dan puan-puan, termasuk dalam salah satu daripada sekian banyak hadis dan ayat Al-Quran yang diingkari oleh kelompok Ahmadiyah Qadaniyah, iaitu puak-puak Qadiani. Siapa puak Qadiani, tuan-tuan? Dia punya pengasasnya namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, di mana Qadiani ini merupakan satu tempat di Qadian, India, yang mana pengasasnya mengaku sebagai nabi, dan dia ni banyak dan salah satu yang dia buat untuk nak menarik ramai pengikut dia, dia ubah Al-Quran, bukan setakat ubah, dia pun ada dia punya ucapan-ucapan yang dimasukkan, yang dikatakan sebagai Al-Quran, ya. Kemudian dia mentafsir ataupun dia mengubah hadis ikut suka hati dia. Contohnya dalam bab jin ni, sebab dia kata dia tak nampak jin, jadi tak percaya pada jin. Dan Qadiani ni juga, Mirza Ghulam Ahmad ni juga salah satu yang dia buat untuk nak menarik pengikut-pengikut dia supaya tak pi ke Masjidil Haram tawaf ataupun haji di sana, maka dia buat satu lagi Kaabah di tempat dia di Qadian. Ini Mirza Ghulam Ahmad punya cerita, pengasas kepada agama Qadiani lah, sebab dia bukannya Islam lagi. Mereka ini bukan Islam. Dan di Malaysia ini juga ada sebahagian daripada umat Islam, orang Melayu, yang terpengaruh dengan mereka ni, dan kebanyakan mereka ini berada di kawasan Selangor. Ya, Selangor. Mereka sama sekali tidak mengimani adanya alam jin yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Metod mereka dalam mengesampingkan nas-nas syariat sudah sangat diketahui khalayak umum. Jika nas tersebut berupa ayat Al-Quran, maka mereka memalingkan maknanya. Seperti yang mereka lakukan pada firman Allah, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin." Maksudnya, katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa Al-Quran itu telah didengar oleh sekelompok jin. Jadi puak-puak Qadiani kata, maksud jin ni bukannya jin yang gaib tu, tapi jin ni mereka tafsir sebagai manusia. Sedap-sedap ya. Mana yang tak kena dengan mereka, dia tafsir ataupun dia palingkan makna mengikut kehendak nafsu mereka sendiri. Ya. Dan kalau kita sebut tentang memalingkan makna ni juga, ya, kita sebenarnya takut, ya, bila kita menyebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah pun. Hal-hal yang berkaitan dengan akidah, yang mana sebahagian daripada umat Islam dia memalingkan makna. Memalingkan makna. Wajah, contoh wajah Allah. Wajah Allah, Allah kata, "Fayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Maka kekalah wajah Allah, kan? Maka wajah Allah itu dipalingkan makna dia. Bila Allah sebut yadullah, maka dipalingkan makna juga kekuasaan Allah. Bukan ditafsirkan, dipalingkan. Berbeza di antara memalingkan dengan menafsirkan. Maksudnya, bagi setengah orang dia tak percaya bahawa Allah itu ada tangan, kerana dia menganggap bahawa bila Allah ada tangan, maka tangan yang dia bayangkan ialah tangan manusia. Ya, sedangkan Allah sebut laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah ni tak sama dengan apa yang ada di atas muka bumi dan di langit, dan tak sama. Tapi bila dia baca tangan, dia kata takkan Allah ada tangan.
maka dipalingkan. Bila sebut ayat tentang wajhullah, dipalingkan. Bila sebut Allah arasy istawa, beristiwa di atas arasy, maka dipalingkan. Maka kita sangat takut dengan kaedah-kaedah memalingkan makna ini, kerana kita sendiri pun tak tahu bahawa Allah itu keadaannya bagaimana, sehingga kita boleh memalingkan makna-makna yang Allah sebut tentang diri dia. Jadi sepatutnya bagi kita bila berdepan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan diri Allah, ayat ataupun ayat-ayat mutasyabihat ini, maka kita kena terima seadanya. Wajhullah dengan cara yang layak bagi Allah. Yadullah, tangan Allah dengan cara yang layak bagi Allah. Istiwa Allah di atas arasy dengan cara yang layak bagi Allah. Bukannya kita memalingkan dengan istiwa itu berada di tempat yang tertinggi lah, Allah itu maha tinggi dan sebagainya. Ingat, berbeza di antara memalingkan dengan juga mentafsir. Ibnu Abbas, salah seorang daripada pentafsir Al-Quran ataupun pentakwil Al-Quran, dia mentakwil ataupun mentafsir. Dia tidak memalingkan makna. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak pernah pun memalingkan mana-mana ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan diri Allah. Mereka hanya mentafsirkan keadaannya macam mana, tetapi bukan memalingkan daripada keadaan asal kepada keadaan yang lain. Okey. Mereka menafsirkan lafaz al-jin semakna dengan lafaz al-ins, sebagaimana halnya kata al-bashar. Mereka telah menyimpang dari aturan bahasa Arab dan juga ketentuan syarak. Apabila nas tersebut berupa sunnah, jika memungkinkan bagi mereka untuk memalingkan makna dengan menafsirkan penafsiran yang batil, nescaya mereka akan melakukannya. Jika tidak memungkinkan, maka dengan amat mudahnya mereka memberikan hukum penolakan terhadap sunnah tersebut. Walaupun semua imam ahlul hadis kata hadis tadi sahih, hadis tadi mutawatir, tapi bagi pok-pok Qadiani ni, bila tak kena dengan pandangan mereka, mereka tolak. Tak kiralah mutawatir ke sahih ke, kalau tidak kena dengan pandangan mereka, mereka akan tolak. Jadi ini dia. Seterusnya, Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa' fi nahri wal yadra' mastata'a wa fi riwayatin falyamna'hu marratain fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Hadis ini sahih. Jika salah seorang di antara kalian salat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah untuk menghalangi orang-orang yang melintasi di hadapannya, kemudian seseorang hendak melintas di depannya, dah buat sutrah nak lintas juga, maka hendaklah ia menolaknya dan halau semampu yang boleh. Dalam hadis yang lain disebut, hendaklah ditegahnya sekeras-kerasnya. Dan jika dia tetap nak bersikap keras lalu, kita dah tegah dia, kita dah tahan dia nak lalu juga, maka Nabi kata falyuqatilhu, maka hendaklah kita lawan dia sekuat hati, ataupun dengan lebih keras lagi, kerana yang lalu itu merupakan syaitan. Ini sikap kita terhadap orang yang sudah berakal baligh, orang yang sudah kita dah tahan dia, tapi dia nak lalu juga. Jadi nak lalu, maka Nabi kata kita kena keras, bersikap lebih keras terhadap mereka. As-Suyuti berkata dalam kitab Tanwirul Hawalik, maksud dari hadis ini seperti yang termaktub, dan ini merupakan perintah yang disunnahkan. Ini merupakan perintah yang disunnahkan. Dan diriwayatkan oleh Al-Ismaili, fa in aba falyaj'al yadahu fi sadrihi wal yadfa'hu. Jika dia bersikap keras untuk nak lintas juga, maka letakkanlah tanganmu di bahagian dadanya dan dorong dia ataupun tolak dia sekuat hati.
Tolak dia sekuat hati. Yang dalam riwayat lain kata tegah. Yang riwayat Al-Ismail kata letak tangan kat dada dia, nak lalu letak tangan dada dia, kita tolak. Kita tolak dengan sekuat hati. Ya. Dan dalam riwayat Al-Ismaili juga disebutkan fa inna ma'ahu syaitan. Sesungguhnya ada bersamanya syaitan. Ya. Orang yang nak lalu ni tadi, ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kata dia itu syaitan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ismaili kata boleh jadi ada bersama dia syaitan. Dan syaitan ini boleh jadi dia menggoda ataupun suruh juga seorang tadi untuk lalu di depan orang yang sedang menunaikan solat. Beliau Nabi SAW juga pernah bersabda, "Lau ya'lamul mar'u baina yaday al-musalli madza 'alayhi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Ini hadis yang tentang 40 saya sebut tadi. Ya. Seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang solat, dia tahu mengenai azab yang akan ditimpakan kepadanya, maka nescaya dia berdiri untuk tunggu selama 40. Jauh lebih baik baginya daripada dia melintas depan orang yang menunaikan salat tadi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Malik dan lain-lain. Ya. Kata Al-Imam ataupun Syekh Nasruddin Al-Albani, riwayat ini dikemukakan tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Abu Nadhr, iaitu perawi hadis ini, mengatakan, aku tak tahu apakah maksudnya 40 ni 40 hari ke, 40 bulan ke, ataupun 40 tahun. Dan pernyataan ini menunjukkan bahawa asal sebuah hadis mesti ada penjelasan lebih lanjut pada penyebutan sesuatu bilangan. Akan tetapi perawi hadis ini sendiri juga ragu tentang bilangan ataupun tentang tahun ke, tentang bulan ke, ataupun tentang hari yang disebutkan. Sedangkan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam Musnad Al-Bazzar disebutkan dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Abu Nadhr 40 kharifan. Dalam hadis lain disebut iaitu dalam Sunan Al-Bazzar disebut 40 tahun. Ya, 40 tahun. Al-Munziri berkata dan diikuti oleh Al-Haythami, para perawinya adalah perawi hadis sahih Al-Bukhari. Ya, dalam Sunan Musnad Al-Bazzar sebut 40 tahun. Albani kata akan tetapi hadis ini memiliki cacat. Ibnu Majah meriwayatkannya, demikian juga Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Sa'id bin Mansur dan selainnya para hafaz hadis dari jalan Ibnu Uyainah dari Abu Nadhr dengan penyataan keraguan beliau. Ya, dan ditambah pula ada yang kata ausa'atan. Maksudnya tadi dah kata 40, tiba-tiba kata 40 tahun. Tiba-tiba kata 40 jam pula. Maksudnya Abu Nadhr dalam kes ini dia terlupa ataupun dia tak berapa nak ingat. Guru dia sebut kepada dia sama ada 40 tahun ke ataupun 40 jam. Ya. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim mengatakan, makna hadis ini seandainya dia mengetahui besarnya dosa dari perbuatan tersebut, pasti dia akan memilih untuk berhenti selama 40 daripada dia menanggung dosa daripada perbuatan dia melalui depan orang yang menunaikan solat. Jadi hadis ini, kata Al-Imam An-Nawawi, merupakan larangan yang sangat tegas, ya, dan ancaman yang sangat berat sebagai akibat daripada orang yang cuba nak lalu di hadapan orang yang menunaikan solat. Dalam keadaan orang yang menunaikan solat tadi telah pun meletakkan sutra. Tak letak sutra tu lain kira, ni dah letak sutra nak lalu juga. Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahawa apa yang mereka lakukan itu dosanya sangat besar. Ya. Dalam Al-Majmu' beliau mengatakan, jika seseorang mengerjakan solat dengan memakai sutrah dalam solatnya
maka orang lain diharamkan melintas di hadapannya, namun dia tidak diharamkan melintas di balik sutrahnya. Dan Al-Ghazali berkata hal tersebut makruh dan tidaklah sampai kepada hukum haram. Ya. Maksudnya bila orang dah letak sutrah tuan-tuan, biasa kita orang Melayu ni kita terlebih hormat kot. Bila orang dah letak sutrah tu, orang Melayu ni saya kata terlebih hormat sebab kita tak letak sutrah, kita akan cari jalan lalu ke belakang jugalah. Lalu ke belakang lah. Tapi yang sebenarnya bila dah letak sutrah tu, bila seseorang tu dia letak sutrah di hadapan, ya, maka di belakang tu, belakang sutrah tu, boleh kita nak lalu belakang sutrah. Tak perlulah kita lalu di belakang. Sebab dia dah letak wilayah dia. Jadi di belakang itu bukan wilayah solat dia dah. Jadi boleh untuk kita lalu. Sebab dia tidak, bila dah letak sutrah ni tuan-tuan, salah satu dia menyebabkan kita rasa lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lalulah. Nak lalu belakang sutrah pun boleh lalu dah. Tak ada masalah. Itu bukan maksudnya saya kata tak boleh lalu belakang, tapi maksudnya bila orang dah letak sutrah tu, maksudnya kalau kita nak lalu belakang pun dah tak ada masalah. Ya. Yang sahih bahkan yang benar adalah haram, dan ini yang dipertegaskan oleh Al-Baghawi dan para ulama peneliti hadis, dan mereka semua berdalil dengan hadis ini. Ya. Ini pandangan Syekh Nasruddin Albani. Dia kata haram. Dan saya telah bawa yang tadi, sebahagian besar ulama fuqaha kata hanya sunat. Sebab sekiranya benda itu sampai kepada peringkat haram, sudah pasti orang yang menunaikan solat tadi dia tak letak sutrah, dia juga akan berdosa. Tapi ini dosa tidak kena pada dia, tetapi kena orang yang cuba nak lalu. Ya, cuba nak lalu depan dia. Hadis ini diperkuatkan dengan syahid dari hadis Abu Hurairah secara marfu' dengan lafaz law ya'lamu ahadukum ma lahu fi ay yamurra baina yaday akhihi mu'taridan, zada fi riwayatin wa huwa yunaji rabbah kana la an yuqima 100 'amin khairan lahu min al-khatwati allati khatawaha. Ya. Kata Syekh Nasruddin Al-Albani, hadis tentang 40 tentang larangan lalu depan orang yang sedang menunaikan solat ni dikuatkan lagi oleh hadis Abu Hurairah yang menjadi syahid. Syahid ni penyokong, tuan-tuan. Maksudnya hadis tadi, ya, diriwayatkan oleh Abu Juhaim. Kemudian penyokong dia ataupun syahid dia diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu disebut penyokong syahid. Kalaulah hadis tu diriwayatkan oleh orang yang sama tetapi dia dalam kitab yang berbeza, maka kita sebut sebagai mutabi'. Tetapi bila hadis yang sama diriwayatkan oleh sahabat yang berbeza-beza, jadi contohnya hadis Anas meriwayatkan tentang perkara ini, kemudian ada hadis Abu Hurairah, ada hadis Abdullah bin Umar, ada hadis Abdullah bin Abbas, semuanya tentang perkara yang sama, maka kita sebut hadis-hadis lain ini sebagai syawahid ataupun syahid kepada hadis Anas. Kalaulah hadis Anas ni diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kemudian ada juga hadis-hadis lain yang dia punya lafaz dia lebih kurang sama, juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, cuma anak murid ataupun perawi lain berbeza dengan Anas dengan hadis yang diriwayatkan tadi, maka kita sebut sebagai mutabi' ataupun mutabi'. Ya, itu dia punya perbezaan dia dalam ilmu hadis. Maksud hadis ini,
seandainya seseorang di antara kalian mengetahui balasan yang ditimpakan di atas dirinya ketika melintas di hadapan saudaranya, ya, iaitu saudaranya sedang yaitu disebutkan dalam hadis lain, ketika saudaranya sedang bermunajat di hadapan Rabbnya, maka dia sanggup untuk berdiri selama 100 tahun. Lebih baik bagi dia daripada dia melintah depan orang yang solat tadi. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Ibn Majah, At-Tahawi, Ahmad dan lain-lain. Cumanya sebagaimana yang saya sebutkan, hadis yang berkaitan hadis 100 tahun ini, sanad hadisnya dhaif. Sanad hadis dia dhaif. Hadis yang tadi yang 40 tadi sahih. Tapi yang ni dhaif. Dhaif. Ubaidullah adalah perawi yang diperselisihkan. Yahya ibn Ma'in menthiqahkan dalam sebuah riwayat dan melemahkannya dalam riwayat yang lain, dan dalam At-Taqrib disebutkan ia bukan perawi yang kuat. Jadi kelemahan hadis ini ialah pada perawi dia yang bernama Ubaidullah. Kenapa dia lemah? Kerana sebahagian daripada para nuqad ataupun para pengkritik perawi, iaitu di sini iaitu Yahya ibn Ma'in. Siapa Yahya ibn Ma'in? Dia salah seorang daripada nuqad yang sangat terkemuka lah. Nuqad ni apa tuan-tuan? Pengkritik kepada perawi-perawi yang nak meriwayatkan hadis Nabi. Ya, jadi orang yang nak meriwayatkan hadis Nabi, dia ada pengkritik dia. Pengkritik inilah yang akan sama ada menta'dilkan ataupun mentajrih, mencederakan. Ya, dan ramai pengkritik ni ramai. Bukhari Muslim pun tergolong dalam pengkritik periwayat hadis Nabi. Dia ramai. Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, dan ramai di kalangan mereka ini. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia menyimpulkan pandangan pengkritik ni dalam buku dia Taqrib Tahzib. Dia kumpulkan semua kritikan pengkritik ni, dia letak dalam satu buku. Kemudian dia bagi ulasan dia yang tersendiri terhadap perawi itu, terhadap riwayat hadis itu. Jadi dia bagi ulasan, dan biasanya ulasan yang dikemukakan oleh Ibn Hajar ini, ya, boleh kita gunakan bagi tuan-tuan dan perempuan yang berminat di dalam kata nak mentakhrij hadis, untuk nak menentukan ketulinan hadis. Maka salah satu daripada rujukan utama dia ialah kitab Ibn Hajar Al-Asqalani, Taqrib Tahzib. Kita boleh tengok perawi ataupun periwayat hadis yang dikatakan oleh Ibn Hajar sebagai dhaif, sebagai sahih, sebagai thiqah dan sebagainya. Ya. Okey. Itulah tuan-tuan dan puan, beberapa perkara yang berkaitan dengan sutrah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan yang saya dapat ambil daripada perbahasan yang disebutkan oleh Syekh Nasruddin Albani, ya. Jadi hukum sutrah ni tuan-tuan hanyalah sunnah. Sunnah. Dan sebaik-baiknya ialah kita meletakkan, bila kita nak solat secara bersendirian ataupun kita jadi imam, kita letakkan sesuatu setinggi lebih kurang 2/3 hasta ataupun 1 hasta. Letak, maka lepas tu kita boleh solat, teruskan solat. Ya. Okey. Kita masuk kepada bab baru tuan-tuan. Sikit lagi. Beberapa perkara yang membatalkan solat. Jadi bab ini Syekh Nasruddin dia nak cerita tentang perkara-perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang boleh membatalkan solat. Ya, berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih.
Beliau Nabi SAW bersabda, yaqta'u salat ar-rajuli idza lam yakun baina yadayhi ka akhirat ar-rahl al-mar'atu al-ha'id wal himaru wal kalbu al-aswad. Qala Abu Dzar, qultu ya Rasulullah, ma balu al-aswad min al-ahmar? Faqala al-kalbu al-aswad syaitan. Ya, sabda Nabi SAW, ya, solat seseorang yang di hadapannya tidak terdapat sutrah yang setinggi pelana kuda. Ke akhiratul rahalnya pelana kuda, tuan-tuan. Maksudnya pelana kuda yang disebut di sini, tinggi dia lebih kurang dalam satu kaki. Satu kaki. Jadi dalam hadis ni kata, solat seseorang yang di hadapannya tidak terdapat sutrah yang setinggi pelana kuda, ataupun pelana lah, ya, akan batal jika di depannya melintas yang pertamanya al-mar'ah, perempuan. Cumanya di dalam hadis lain ada menyebut tentang ciri-ciri perempuan ni ialah al-ha'id, perempuan yang dalam keadaan haid. Bila sebut perempuan yang dalam keadaan haid, maka kanak-kanak tidak termasuk dalam perempuan yang dalam keadaan haid. Ya, kadang-kadang kita semayang, tuan-tuan, anak kita lalu, tuan-tuan, nak letak kat luar, dia teriak, tuan-tuan. Letak dalam bilik, dia main. Dia duduk depan jat belakang kita dan sebagainya, dia lalu kot depan. Dia ronyeh kita punya sejadah, kan? Macam-macam dia buat. Jadi adakah mereka ini, budak-budak ni, termasuk dalam perkara yang membatalkan solat yang Nabi sebut ni? Jadi dalam hadis ni disebut bahawa al-mar'atu al-ha'id, perempuan yang haid, boleh memutuskan solat seseorang yang sedang menunaikan solat. Perempuan haid lalu, maka boleh terputus solatnya. Ya. Yang keduanya keldai, dan yang ketiganya al-kalbul aswad ataupun anjing hitam. Maka kat sini Abu Dzar, dia rasa nak tanya Nabi. Dia rasa nak tanya Nabi. Wahai Rasulullah, dia tanya, apa bezanya di antara anjing hitam dengan anjing merah? Jadi jawab Nabi SAW, anjing hitam adalah syaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Okey. As-Sindi rahimahullah berkata, mungkin yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah wanita yang telah menginjak ataupun mencapai usia haid, yakni usia wanita baligh. Dengan begitu wanita yang masih kanak-kanak tidak membatalkan solat jika ia lewat di hadapannya ataupun jika dia lalu depan kita. Dan kena ingat, bila mana kita dah letak sutra, kita letak sutra, dia lalu di belakang sutra, tak ada masalah. Ini kes yang tak letak sutra, ada perempuan haid yang lalu, maka boleh memutuskan solat. Ya, kalau dah letak sutra, dia nak lalu belakang sutra tu tak ada masalah. Apa yang berlaku belakang sutra tu pun memang tidak ada masalah dah. Nak berlari, siapa pun nak lalu di belakang sutra itu memang tidak ada masalah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Okey, seterusnya. Lafaz lain daripada jalan Syu'bah daripada Humaid dengan tambahan qultu ma balul kalbil aswad qala ya ibn akhi sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani faqala al kalbul aswad syaitan. Ya, dalam lafaz yang lain pun sama. Nabi sebut bahawa beza di antara anjing hitam dengan anjing merah ialah anjing hitam itu syaitan. Ya. Dalam hadis lain, dalam hadis yang saya sebut tadi, dia hanya sebut perempuan. Jadi ada hadis lain yang menjelaskan tentang perempuan yang macam mana. Hadis itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh daripada Abdullah bin As-Samit dengan lafaz ahsabuhu qala
wal mar'atul haid. Aku kira iaitu Abu Zar mengatakan bahawa wanita itu merupakan wanita yang haid. Cumanya masalahnya ialah Ibnu Jud'an adalah merupakan perawi yang dhaif. Ya. Tapi ada riwayat lain yang marfu', yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan tentang ciri-ciri perempuan tadi ialah perempuan yang haid. Perempuan yang haid yang boleh memutuskan solat. Ya. Dan kita kena faham, dia berbeza di antara perempuan yang lalu, yang lalu dengan perempuan yang duduk setempat. Yang lalu dengan duduk setempat berbeza. Ya, sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah dia cerita macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam bilik, dalam keadaan dia berbaring depan Nabi. Terus baring depan Nabi. Nabi tengah sembahyang. Dia baring depan Nabi. Dan dia kata dia segan nak bangkit. Bila dia segan nak bangkit depan Nabi sebab Nabi tengah sembahyang depan dia, maka dia mengesotkan kaki dia. Dia kesot pelan-pelan, dia keluar. Dia keluar. Dia ada hajat, dia nak buang air. Jadi dia nak bangkit dia segan, jadi dia kesot pelan-pelan, kemudian dia pergi ke bilik air. Jadi beza. Yang lalu, perempuan yang lalu yang haid ataupun yang haid boleh membatalkan solat. Dan perempuan itu lalu di hadapan orang yang solat lah, yang tidak ada pembatas tadi. Kalau dah ada pembatas di lalu belakang tak ada masalah. Dan perempuan yang duduk setempat pun tidak membatalkan solat. Ya, yang disebutkan dalam hadis jelas mengatakan bahawa perempuan yang lalu sahaja yang membatalkan solat. Ya. Okey, kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita bermain dengan hadis yang ini tuan-tuan. Main dengan hadis saja. Lebih jelas. Biasa kita buka kitab fiqh, huraian banyak, hadis kurang kan. Yang ni kita buka kitab hadis sebenarnya, tapi dia cerita tentang solat, jadi biarlah hadis tu banyak. Biar apa yang kita amal sekarang tuan-tuan bukan berdasarkan kepada pemikiran ataupun pandangan-pandangan kita sahaja, tetapi biarlah berdasarkan hujjah iaitu hadis. Ya. Okey. Ada hadis lain tuan-tuan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tahawi dan Al-Baihaqi. Ya. Di mana hadis ini juga merupakan hadis Ibnu Abbas, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata sampai ini tuan-tuan, hadis marfu'. Marfu' sampai pada Nabi. Ya. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqta'us salat al-kalbu wal himaru wal mar'atul haid wal yahudi wal nasrani wal majusi wal khinzir. Qala wa yakfika idza kanu minka ala qadri ramyati bihajar lam yaqta'u salataka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, yang memutuskan solat ataupun yang membatalkan solat bila lalunya anjing, keldai, wanita haid, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi dan babi. Dan beliau mengatakan, dan cukuplah bagimu jika semua itu berada jauh daripadamu sejauh lemparan batu, maka semua itu tidak sampai membatalkan solatmu. Ya. Kata Syekh Nasruddin Albani, sanadnya sahih sesuai dengan kriteria hadis sahih Al-Bukhari. Hanya saja ada keraguan apakah hadis ini marfu', iaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun tidak seperti mana yang anda lihat. Ya, dia dalam ada masalah sikit pada perawi hadis ni tuan-tuan. Di mana masalah ni saya sebut. Ya. Okey, hadis ni tuan-tuan diriwayatkan daripada jalan Muadz bin Hisham. Ia berkata, ayahku menceritakan kepada kami dari Yahya, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas, dan dia sebut lagi. Muadz bin Hisham disebut lagi. Aku kira ayahku menyebutkan sanad ini daripada Ibnu Abbas sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maksudnya dia seolah-olah tak berapa yakin sama ada ayah dia ada sebut ke tak hadis tu, sampai kepada Ibnu Abbas. Maka di sini kekurangan hadis tu tuan-tuan. Tengok detail tak detail. Ulama-ulama hadis zaman silam sampaikan perkara macam ni pun mereka ambil berat untuk nak mensahih ataupun mendhaifkan sebuah hadis. Dia cuma kata, aku kira ayahku menyebut sanad ini daripada Ibnu Abbas. Seolah-olah pada Mu'adz bin Hisham ni, seorang perawi hadis ni, dia ada satu keraguan. Sama ada dia lupa lah maksudnya. Ayah dia sebut ke tak sebut bahawa hadis jadi diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ada keraguan sikit. Sekiranya lah tidak ada perkataan ini tuan-tuan dan puan-puan, maka hadis ini merupakan hadis yang sahih. Ya, hadis ini merupakan hadis yang sahih. Kemudian kata Albani lagi, di kemudian hari saya mendapati ada kecacatan pada hadis ini, iaitu pada an'anah Yahya, iaitu Yahya ibnu Abi Katsir. Dan dia Yahya ibnu Abi Katsir ni merupakan seorang mudallis dipanggil. Jadi Imam Albani dia semak balik hadis-hadis yang sampai pada dia buat takhrij, dia semak. Mula-mula dia semak seolah-olahnya sahih. Ada syarat dia kata sanadnya sahih, sama macam kriteria sahih Bukhari. Semak pula bila dia tengok rupanya Yahya yang disebutkan di sini merupakan Yahya ibnu Abi Katsir. Dan Yahya ibnu Abi Katsir ni terkenal dengan seorang yang suka dipanggil mudallis, maksudnya dia menyembunyikan, dia suka sembunyi guru dia yang sebenar. Ataupun dia dalam mudallis ni maksudnya dia suka sembunyi guru dia. Mana yang dia tengok guru dia yang dhaif, yang dia tahu boleh mencacatkan hadis dia, maka dia tak letak nama dalam tu, dia terus lompat. Ataupun dia letak nama guru dia, ada tak juga, tapi dia letak gelaran kunyah guru dia dengan kunyah lain. Biasa sebut contohnya dia sebut contoh kunyah guru dia Al-Madini, contohnya nak menunjuk kepada Madinah lah, tapi dia sebut negara lain Al-Kufi ke. Jadi puas pula ulama hadis nak cari betul tak betul dan sebagainya. Jadi bila dicek, disemak, rupanya yang disebutkan adalah Al-Madini punya orang. Dan rupa-rupanya dia tak sebut dengan kunyah, dengan gelaran tadi, dengan apa nama tadi tu, kerana dia takut disebabkan oleh guru dia tadi ni boleh menyebabkan hadis yang diriwayatkan dia jatuh dhaif. Ini dia orang kerja mudallis, tadlis panggil, mudallis. Jadi disebabkan kerja mereka ini juga menyebabkan para ulama hadis bila mana berhadapan dengan para mudallis, maka bila mana dia menggunakan perkataan Yahya bin Ibn Abi Katsir ni, bila dia meriwayatkan daripada guru dia, dia kata daripada, maka maksudnya lafaz, maksudnya dikhawatiri bahawa ada berlaku tadlis di situ. Kalau dia sebut dengan perkataan haddatsana ataupun sami'tu ataupun akhbarana, maksudnya betul-betul dia dengar daripada guru dia, maka para ulama hadis dia terima hadis tu sebagai hadis sahih. Kalau sebut tak terima. Kalau sebut haddatsana, okey. Sebab dia masalah dia tang tadlis itu saja. Tang perbuat perangai baik, fiqh. Tang minum arak tak minum arak. Ingatan kuat, cuma tang situ tadlis, dia suka tadlis. Jadi para ulama dia melihat sampai kepada peringkat itu. Sebab itu tuan-tuan, walaupun datang daripada zaman berzaman orang yang cuba nak memalsukan hadis, mereka tak berjaya tuan-tuan. Dia letakkan perawi Sahih Bukhari, tapi hadis dia tak apa-apa. Jadi senangnya semak saja karya Al-Imam Al-Bukhari, kan? Tengok-tengok tak ada hadis tu, jadi palsu. Jadi ataupun macam-macam cara yang digunakan untuk memalsukan hadis.
Jadi tidak berjaya kerana begitu detailnya ilmu hadis ni, tuan-tuan, ilmu untuk nak mensahihkan ataupun mendhaifkan hadis ni begitu detail, sehingga susah sangat untuk kita nak tipu lah, nak tipu. Okey. Jadi okey. Jadi oleh kerana hadis tadi, tuan-tuan, merupakan hadis yang dhaif, jadi sebahagian daripada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, contohnya macam lalunya orang Yahudi, lalunya orang Nasrani, lalunya orang Majusi dan babi tadi, masih menjadi perselisihan di kalangan ulama. Cuma yang betul-betul sahih ada 3, tuan-tuan, iaitu al-mar'atul haid, al-himar wal kalbul aswad. 3 ni confirm sahih. Adapun yang saya sebut tadi, orang Majusi, orang Nasrani dan sebagainya, hadis dhaif. Jadi hadis dhaif ni kita tunggu sat dululah. Kita tidak, maksudnya kita lepaskan, biar dulu. Maksudnya kita amalkan hadis yang sahih dulu. Ya, kita relax dulu. Jangan duk ni sangat. Ya, nak amalkan. Ya. Okey. Itulah, tuan-tuan. Ya, sedikit sebanyak perkara-perkara ataupun satulah ataupun 3 perkara yang disebutkan, perkara yang membatalkan solat. Sebenarnya panjang lagi, ya, dia punya huraian, ya, tuan-tuan. Cuma insya-Allah saya akan sebutkan tentang huraian perkara-perkara yang membatalkan solat, tentang wanita haid tadi, tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dia macam kritik, dia kritik, dia kata samakan kami dengan binatang-binatang yang tak elok, dia kata, dia kritik hadis ni, ya. Jadi dan bila kita kaji lebih lanjut dan sebagainya, kita akan dapati bahawa hadis yang Aisyah kritik tadi itu, dengan hadis tentang perkara yang membatalkan solat, sebenarnya dia tidak ada kaitan lah, kita kata, dalam konteks yang berbeza, ya, dalam konteks yang berbeza. Jadi perkara tu insya-Allah saya akan hurai pada, insya-Allah, pada kuliah yang akan datang. Jadi untuk sekadar ini, wallahu a'lam bissawab, mana yang baik datang daripada Allah, yang lemah itu, tuan-tuan, datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.